Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan mughiban atat rajulan tashtari minhu syai'an فقال ادخل الدولج حتى أعطيك فدخلت فقبلها وغمزها فقالت ويحك إني مغيب فتركها وندم على ما كان منه فأتى عمر فأخبره بالذي صنع فقال عمر ويحك فلعلها مغيب قال فإنها مغيب قال عمر فأت أبا بكر فاسأله فأتى أبا بكر فأخبره فقال أبو بكر ويحك لعلها مغيب قال فإنها مغيب قال فأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلها مغيب قال فإنها مغيب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال فقال الرجل يا رسول الله أهي في خاصة أو في الناس عامة قال فقال عمر لا ولا نعمة عين لك بل هي للناس عامة قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر رضي الله عنه أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad
Dan hadis itu sahihul isnad. Dari segi sanadnya sahih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dia kata berlaku satu kejadian, satu orang perempuan yang ditinggalkan suami. Okay. Satu orang perempuan, dia ni tak bercerai. Tapi laki ni tak tahu tuang pergi ke mana. Dia pada satu hari pergi ke satu kedai kerana nak beli satu keperluan dia. Ni perempuan yang tak bercerai. Laki ada, cuma laki ni tak tahu hilang ke mana. Tak peduli ke dia. Dia pergi kedai kerana nak beli barang. Bila sampai di kedai itu, kata peniaga, orang yang jual barang ni, dia kata, udkhulid daulaj hatta u'atiyak. Kawannya buka kedai ni, kata kepada perempuan yang laki tinggal ni. Dia kata, hang masuk pergi duduk dalam bilik itu, nanti saat aku bagi apa yang hang mau. Fadakhalat, perempuan ni pun betul bendoi. Dia masuk dalam bilik, tunggu. Faqabbalaha wa ghamazaha. Masuk mai kawan menjaga ni, dia pergi peluk perempuan ni, dia pergi gomoi perempuan ni, dia pergi cium perempuan ni. Faqalat, kata perempuan ni, dia kata, waihak. Dia kata, celakang, dia kata. Ini mughib. Dia kata, aku bini orang. Cuma laki aku ni tak tahu pergi ke mana. Bila dia dengar perempuan ni kata macam tu, fatarakaha, dia pun berhenti. Daripada dia buat tak senonoh ni, wa nadima ala ma kana minhu. Mai menyesal dalam hati dia. Dia mai menyesal. Fa'ata Umar. Sesalan itu mengganggu dia. Dia mai diserabut. Dia pergi cari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fa akhbarahu billadhi sana'. Dia bercerita ke Umar. Dia kata, aku ada satu masalah. Tadi satu perempuan, dia ni semua orang pun tahu, dia ni laki dia tak tahu cunggit pergi ke mana. Dia mai kedai aku, dia nak beli barang. So aku take advantage, aku ambil kesempatan atas dia. Aku suruh dia masuk tunggu dalam bilik. Aku kata sat dia kunti bagi barang apa yang dia mau. Tiba-tiba aku masuk dalam bilik itu, aku cabul kehormatan dia. Faqala Umar, Sayyidina Umar bila dengar dia ni cakap macam tu, dia kata waihak. Dia kata celakang, dia kata. Fala'allaha mughib. Dia kata itu perempuan bukan diceraikan oleh suami. Itu perempuan, suami ada lagi. Suami dia tak tahu pergi ke mana. Tapi dia masih lagi isteri orang. Apa hal yang hampir buat lagu tu kat dia? Sayyidina Umar sudah marah. Qal, kata laki-laki itu kepada Sayyidina Umar, fa'innaha mughib. Dia kata, wahai Umar, tapi dia ni laki dia dah tinggal dia dah. Qal, kata Sayyidina Umar, fa'ti Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, lah macam ni lah, aku tak reti nak kata apa kan, hampir jumpa Sayyidina Abu Bakar. Fas'alhu, pergi tanya Sayyidina Abu Bakar, hang punya cerita tadi. Yang hang habak kat aku tu, hampir habak kat Sayyidina Abu Bakar. Dengar Abu Bakar nak kata apa. Fa'ata Abu Bakrin fa'akhbarahu. Dia pun pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun pergi cerita. Dia kata, ya Abu Bakar, hang pun tahu aku duduk menjaga. Tadi satu perempuan, hang tahu perempuan ni, laki dia dah tinggal, dia tak tahu pergi ke mana. Dia main nak beli barang kedai aku sudah buat tak senonoh dekat dia. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bila dengar macam tu, dia kata, waihak, celakang, dia kata. La'allaha mughib. Sayyidina Abu Bakar kata, hang pun tahu, dia bukan diceraikan oleh laki dia. Cuma laki dia ni tak tahu pergi ke mana. Hang tak boleh buat macam tu dekat dia.
Qal, kata laki-laki ni, fa innaha mughib. Dia duk pegang yang tu. Dia kata, wahai Abu Bakar, betul dia bini orang, tapi laki ni dah tak tahu pergi ke mana lama dah. Qal, kata Sayyidina Abu Bakar, fa'tiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu. Abu Bakar kata, lah macam ni, hang pergi jumpa Nabi, hang cerita dekat Nabi, tengok Nabi nak kata apa. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Dia pergi jumpa Nabi, dia pun cerita balik dekat Nabi macam yang tadi ni. Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'allaha mughib. Nabi kata, apalah hang ni? Dia bini orang. Laki dia ni cuma tak bertanggungjawab, tinggal dia macam tu saja, tapi dia masih bini orang. Qal, fa innaha mughib. Depan Nabi pun dia kata, ya Rasulullah, tapi dia ni, laki dia dah tak ada lama dah. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam. Wa nazal al-Quran. Itu istimewa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila timbul satu masalah yang Nabi sendiri pun tak tahu nak kata macam mana, Quran mai. Turun ayat Quran, firman Allah, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Allah kata semayang 2 tepi siang dan awal malam. Itu ayat dia. 2 tepi siang maksudnya apa? Semayang subuh. Daripada malam masuk siang, semayang subuh. Lepas itu zuhur, lepas itu asar. Asar pun duduk tepi siang juga, tepi nak masuk malam. Wa zulafan minal lail, dan awal malam. Awal malam semayang apa? Maghrib, Isyak. Allah turun satu ayat kepada Nabi, bagi tahu orang-orang yang tersasul ni. Orang-orang yang lost control, orang-orang yang hilang kawalan, tiba-tiba dia pergi berkelakuan tidak wajar. Bagi tahu dekat mereka ni, semayang elok-elok. 5 waktu semayang jangan tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semayang. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Tuhan kata, benda-benda baik yang kita buat. Semayang tu benda baik. Kita semayang, kita puasa, kita baca Quran, kita banyak zikir pada Allah. Itu semua al-hasanat. Itu semua benda-benda baik. Tuhan kata, banyakkan buat benda-benda baik. Yuzhibna sayyiat. Kerana banyak buat benda-benda baik ini, dia boleh memadam dosa-dosa yang kita buat. Syekh yang buka kedai ni tadi tersasul. Dia sudah hilang kawalan, dia sudah ambil kesempatan atas satu perempuan yang kemudiannya dia menyesal atas silap dia. Allah Subhanahu wa taala kata, okey, apa yang hang buat tu benda buat dah. Tapi susuli perbuatan tak elok itu dengan benda-benda baik. Semayang 5 waktu, nombor 1, jangan tinggal. Buatlah sebanyak mungkin al-hasanat yuzhibna sayyiat. Kerana buat baik, dia boleh padam mana-mana benda tak elok yang kita buat. Zalika dzikra lidzakirin. Tuhan kata yang demikian itu adalah peringatan kepada orang yang mau ambil ingat. Quran, hadis ni peringatan. Tapi Quran, hadis tidak jadi peringatan kepada orang yang tak mau ambil ingat. Tapi Quran, hadis ni dia memberi peringatan kepada orang yang ambil ingat. Kita pasal apa daripada pejabat tadi, kita teringat nak balik awal, kita penjara, kita mandi manda, kita bersiap, kita main masjid, 7 suku kita sampai dah. Pasal apa? Pasal kita ingat nak buat baik. Tapi kalau kita tak ada ingat nak buat baik, rumah kita tepi masjid pun kita tak main. Kalau kita jenis orang ingat nak buat baik, kita mencari, kita memburu kebaikan. Tang mana ada, kita pergi cari. Dan kita nak kebaikan itu, bukan nak dalam bentuk ilmu, tapi kita nak dalam bentuk nak praktis, nak buat amalan.
Tapi kalau tak mau kebaikan, orang mai depan kita, orang baca ayat Quran kat kita, orang terang hadis Nabi dekat kita, pun kita tak pakai. Pasal apa? Pasal kita bukan jenis orang yang nak ambil peringatan. Maka ayat Quran ni Tuhan kata apa? Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya buat baik itu dia boleh menghilangkan, memadam, boleh bagi pi buang dosa-dosa mana yang kita buat. Zalika dzikra lidzakirin. Demikian itu adalah peringatan kepada orang yang nak ambil ingat. Turun ayat tu, Nabi baca dekat kawan buka kedai tadi ni. Qal, kata Ibnu Abbas, qala ar-rajul, laki-laki ni bila dah Nabi habaq lagu tu kat dia kata balik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ahiya fiyya khassah. Dia kata, ya Rasulullah, nak tanya satu. Dia kata, adakah ayat tu turun khusus untuk saya saja? Adakah saya saja yang dah buat silap, dah buat salah, yang menyesal ni? Saya kalau sekiranya saya mendirikan semayang dan saya buat kebaikan, Allah akan padam dosa-dosa saya. Adakah ayat tu habuan saya saja? Au finnasi ammah, ataupun ayat tu turun untuk semua umat engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun semua orang Islam boleh ambil pegang ayat tu. Kalau kita ada buat dosa, kita menyesal. Lepas kita menyesal, kita ikuti perbuatan tak elok tu dengan perbuatan-perbuatan yang elok. Dan itu boleh menghapuskan dosa-dosa lepas. Adakah orang lain pun boleh ambil manfaat ayat tu? Tak ada Nabi nak jawab. Qal, kata Ibnu Abbas, faqala Umar. Sayyidina Umar yang ikut pergi sama ni, duk ada sebelah. Dia terus jawab. Dia kata, la wala na'mata ainin lak, bal hiya linnasi ammah. Umar potong. Umar kata apa? No, dia kata, ayat tidak turun untuk hang seorang, tapi ayat ni turun untuk semua orang. Dia kata, hai, potong Nabi. Ni yang kata Umar ni. Qal, kata Ibnu Abbas, fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak. Bila Umar potong, dia potong tang kona. Tengah duduk kona, rap, potong duduk depan. Dia jawab dulu daripada Nabi jawab. Dia tak boleh tahan. Dia terus jawab. Ini bukan kebiasaan di kalangan sahabat. Bukan kebiasaan. Sekali-sekala dia overexcited. Umar sudah overexcited. Dia tak boleh tahan. Dia pergi jawab dulu. Nasib baik Nabi gelak. Kalau Nabi jerit, Nabi dalam hadis kata fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak. Gelak ni maksudnya buka mulut nampak gigi geraham, itu gelak. Senyum lain. Nabi gelak. Wa qala, dan Nabi kata sadaqa Umar radhiyallahu anhu. Nabi kata Umar betul. Nabi kata pula radhiyallahu anhu, Allah redha dia. Hadis itu dari segi isnadnya, dari segi sanad, dari segi rawinya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran dia, satu, manusia, nama kata manusia, nama kata orang, selamanya kita tak dapat elak daripada buat salah dan silap. Nama kata orang, mufti ke, tuan guru ke, ulama besar ke, ustaz ke, siapa ke, nama kata manusia tak boleh lari daripada buat silap. Yang kedua, siapa pun kalau buat silap, segeralah sedar. Siapa pun kalau kita buat silap, kemudian yang kita sedang kita silap, segeralah sedar dan bertaubat dan betulkan kesilapan. Yang ketiga, turutilah kesilapan itu dengan al-hasanat, dengan buat baik. Kita dah realize, aku dah buat silap. Sembahyang sunat bagi lebih sikit, Quran bagi lebih sikit, sedekah bagi lebih sikit. Pasal apa? Mudah-mudahan apa yang Allah sebut dalam Quran, dia boleh memadam silap-silap kecil yang kita lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
daripada Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin radhiyallahu anhum qala dakhaltu ma'a abi ala Abdullah bin Mas'ud faqala anta sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nadamu taubah qala na'am wa qala marrah sami'tuhu yaqul an-nadamu taubah atau kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin radhiyallahu anhum. Kata dia, pada satu hari aku dengan bapa aku pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin. Dia kata dia dengan bapa dia. Bapa dia Ma'qil bin Muqarrin. Pergi jumpa sahabat Nabi, sahabat besar. Walaupun dia bukan Khulafa Ar-Rashidin, bukan Abu Bakar, bukan Omar, bukan Osman, bukan Ali, tetapi Abdullah bin Mas'ud ini orang hebat. Satu hari Abdullah bin Ma'qil dengan bapa dia Ma'qil bin Muqarrin pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Bila sampai depan Ibnu Mas'ud, bapa dia Ma'qil bin Muqarrin ni kata, dia kata anta sami'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nadamu taubah. Ni dia kata dekat Ibnu Mas'ud. Ni dia kata aku nak tanya hang satu, betul ke ada orang habaq ke aku kata hang ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata an-nadam menyesal itu taubah. Taubah. Menyesal itu dah kira taubat dah. Kita buat satu benda tak betul, kita buat satu benda silap, dia duk main rasa guilty, rasa bersalah. Timbul rasa bersalah selepas buat salah tu, itu sudah dikira taubat. Ma'qil bin Muqarrin kata, orang bagi tahu kat aku, kata hang habang, Nabi kata macam tu, betul ke? Dia kata. Maknanya satu orang tak perlu kata aku bertaubat, memadai dengan menyesal. Menyesal itu sudah kira taubat. Betul ke Nabi kata macam tu? Tuan-tuan tengok, apa dia nak abang kat kita sini? Adab sahabat Nabi. Dia dapat satu maklumat, satu berita, satu ilmu. Dia nak make sure, dia nak pastikan betul ke Nabi kata. Kalau tak pasti, kalau tak betul Nabi kata, orang kata, dia tak mahu. Itu sahabat Nabi. Ma'qil bin Muqarrin, dia pergi jumpa Ibnu Mas'ud. Dia kata kat Ibnu Mas'ud, dia kata betul ke Nabi kata menyesal itu sudah dikira taubat. Faqal, kata Ibnu Mas'ud, dia kata na'am, ya, dia kata. Wa qala marrah, bukan takat ya sahaja. Bahkan Ibnu Mas'ud kata lagi sekali, dia kata sami'tuhu yaqul, dia kata telinga aku dengar Nabi kata, dia kata Nabi kata an-nadamu taubah. Aku dengar sendiri, telinga aku dengar Nabi kata menyesal itu sudah dikira taubat. Confirm, kata menyesal itu sudah dianggap sebagai taubat. Hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni? Qal fadharaba biyadihi ala mankibi. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu an.
Dia satu hari dia tanya Nabi. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, cerita hadis ni juga. Dan hadis itu juga sahih. Abu Zar kata, satu malam tu, aku spend satu malam dengan Nabi sampai subuh. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Juga sahih. Abu Zar, sahabat ni tuan-tuan, mereka ni looking forward untuk nak jumpa Nabi, untuk nak spend masa dengan Nabi. The longer time mereka boleh spend dengan Nabi is better. Lebih lama masa mereka boleh spend duduk dengan Nabi, itu lebih baik. Semua looking forward, duk cari peluang. Bila nak boleh dapat duduk dengan Nabi, boleh tengok muka Nabi pun cukup. Apatah lagi boleh dengar nasihat Nabi. Apatah lagi Nabi boleh bagi masa duduk dengan mereka ni masa yang panjang. Dalam riwayat Ahmad kata, Abu Zar, dia kata aku duduk dengan Nabi daripada malam sampai subuh. Duduk sembang dengan Nabi. Nabi bagi masa dekat dia. Sampai macam tu. Satu anugerah Allah dia dapat. Dah hujung sembang, dia suruh tanya Nabi SAW. Abu Zar kata, Ya Rasulullah, ala tasta'amiluni? Abu Zar kata, Ya Rasulullah, boleh tak Tuan bagilah apa-apa satu jawatan kat saya? Saya nak buat kerja. Saya nak contribute untuk Islam. Abu Zar bukan gila jawatan. Dia minta satu tugas supaya dia boleh buat kerja untuk Islam. Itu tujuan Abu Zar. Maka dia kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, boleh tak boleh bagi satu jawatan kat saya supaya saya boleh buat kerja untuk Islam. Kata Abu Zar, fadaraba biyadih ala mankibi. Dia kata, bila aku kata ya lagu tu, Nabi tepuk bau aku dengan tangan dia yang mulia tu. Bila dia kata dekat Nabi, tak adakah satu kerja, satu jawatan apa boleh bagi kat saya? Nabi tepuk bau dia. Nabi tepuk bau Abu Zar Al-Ghifari. Thumma qala, kemudian Nabi kata dekat Abu Zar, Ya Abu Zar, innaka da'if. Nabi kata, Abu Zar, kamu tu lemah. Kamu tu maksudnya bukan Abu Zar saja. Khitab itu kepada kita semua. Kita semua ni bukan Superman. Kita ni dengan serba kelemahan yang ada kat kita. Maksudnya Nabi nak abang apa? Nabi nak abang jawatan ini satu amanah. Saja-saja pergi duduk tahan tengkok nak minta jawatan tak sah. Sebab kita tak akan mampu pun untuk nak tunaikan tanggungjawab atas jawatan itu. Tak akan mampu pun. Tuan-tuan jadi pengurusi masjid. Tuan-tuan rajin, aktif, buatlah apa aktiviti macam mana pun. Tak komplit. Tuan-tuan jadilah siapa pun. Kita tidak akan mampu menunaikan 100% kehendak jawatan itu. Tak mampu. Maka Nabi kata dekat Abu Zar, Nabi kata, innaka da'if. Wahai Abu Zar, kamu tu lemah. Wa innaha amanah. Abu Zar kata, sedangkan jawatan ni amanah Allah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Nabi kata, Abu Zar, aku nak abakkan hang. Yang kata jawatan ni, di hari akhirat esok, dia jadi dua saja. Satu, khizyun. Dia jadikan hang satu orang yang hina di hari akhirat esok. Wa nadamah. Dan yang kedua, hang akan jadi orang yang menyesal di depan Allah. Pasal apa menyesal? Pasal kita bila pergi di sana esok, bila sampai hari akhirat esok, baru kita tahu jawatan yang kita cari, jawatan yang kita minta, jawatan yang kita nak tu sebenarnya menuntut kita buat kerja lebih daripada apa kita buat masa hidup dulu. Kita menyesal pasal kita minta jawatan itu. Dan kerana kita tidak menunaikan kehendak jawatan itu, khizyun di hari akhirat, kita jadi hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawatan mau, kerja tak mau buat. Takkan nak tunggu 5 tahun sekali, nak pergi ronda kampung, nak pergi suap orang miskin, makan tak usah buat. Macam tu.
Ni marah kat siapa pula? Maknanya yang kita duk tengok ni dia duduk mai dah ni, dia duk mai dah fever, demam pilihan raya ni dah duk mai dah. Kita pun duk tengok dengan Facebook, dengan WhatsApp, dia duk hantar mai macam-macam. Pi masuk rumah orang susah, pi duk bertimpuh bersila atas lantai yang danok kotor dan sebagainya. Pi duk suap makan pula dekat orang dan sebagainya. Ini drama apa ni? Drama waktu maghrib ke apakah? Kalau sepanjang masa daripada hari menang sampai hari pilihan raya pula kita macam tu, kita genuine, kita memang orang yang macam tu, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau nak tunggu tiap-tiap kali mai pilihan raya, baru kita nak tunjuk kita punya jaga, punya prihatin, punya duk ambil berat hal ehwal rakyat kita, ini benda akan membawa khizyun wan nadamah, akan membawa kepada kita jadi hina di akhirat esok, dan kita menyesal atas drama dan lakonan kita itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata, illa man akhazaha bihaqqiha, melainkan orang yang mendapat jawatan itu dengan cara yang betul. Dia tak mau pun, orang mau dia. Dalam tempoh berkempen, dia tak kempen pun, orang pangkah dia. Dia mendapat jawatan itu dengan cara yang betul. Dia tak bohong siapa-siapa. Dia tak pergi rayu siapa-siapa. Dia macam dia aja. Tapi orang mau dia dan orang bagi dia menang atas jawatan itu. Dia mendapat jawatan itu dengan cara yang betul. Nabi kata, wa adda allazi alaihi fiha, dan bila dia dapat amanah tu, dia tunaikan sebaik-baiknya. Di hari akhirat esok, dia tidak menyesal dan dia tidak dihina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni kalau baca, pilihan raya tak ada siapa bertanding. Parti apa pun tak ada siapa bertanding. Semua takut ni bila dengar hadis ni, dia kata daripada nak pergi jadi khizyun, daripada nak pergi jadi hina di hari akhirat, daripada nak pergi duk menyesal di negeri yang tak ada guna sesalan ni, lagi baik aku tak usah jadi. Aku buat kerja aku hadap adalah sudah. Sebab orang tak baca hadis ni, orang tidak faham maksud ni, minta suruh orang sokong dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, ambil yang cibar daripada pesanan dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua orang selamat. Orang yang dipilih menjadi pemimpin pun dia buat kerja sungguh. Dia bukan menipu rakyat. Dia buat kerja sungguh. Dia buat kerja ikhlas kerana dia tahu benda ni amanah dan Allah duk tengok apa yang dia buat dalam tempoh dia diberi amanah itu. Kalau dia dengar benda ni, dia jaga betul-betul amanah ni, dia selamat dan rakyat mendapat manfaat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Dia buat nak pilihan raya, mukadimah tadi pun cukup dah. Boleh balik dah ni. Kita tak baca pun tak parah. Kan? Dengar tu pun dah cukup dah. Kita, Masya Allah, dah takut. Cukup dah. Pilih kerana nak kena baca kita baca juga. Muka surat 326. Muka surat 326. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Bahagian tengah kitab tu ayat 2 surah Al-Isra. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan telah kami datang akan Nabi Musa itu kitab Taurah. Bulan lepas, satu ayat ni kita baca bulan lepas. Cerita pasal apa? Isra' dan Mi'raj. Malam ni baru masuk ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk menerima satu kitab. Macam mana Nabi Muhammad terima Al-Quran, Nabi Musa terima Taurah. Kita kata Taurat, dia terima kitab Taurah.
Dan kami jadikan akan dia, yakni akan Nabi Allah Musa alaihi salam itu hidayah kepada Bani Israel. Nabi Musa ni Allah jadikan dia Nabi kepada siapa? Kepada Bani Israel. Saya akan cerita panjang lebar siapa dia Bani Israel ini. Bahawa jangan kamu, wahai Musa, ambil daripada lain aku, perbuat wakil, perbuat Tuhan. Tuhan, dia lantik Nabi Musa bagi jadi Nabi, dia bagi kitab Taurah. Dia pesan dekat Nabi Musa. Musa, dia kata, ingat ni, bila-bila pun, aku saja Tuhan, tak ada Tuhan lain. Esok hang dah jadi Nabi, hang dah jadi orang besar kepada umat hang, jangan goyang benda ni. Apa dia? Tuhan hang, aku, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta segala kerajaan yang engkau buat serah kepada aku. Hang buat apa pun kerana Allah. Jangan duk buat kerana benda lain. Kita ingat balik, kita baca hadis di Masjid Abdullah Fahim. Cerita 3 golongan. 1, mati syahid. Yang kedua, alim. Alim besar dan qari Quran. Dan yang ketiga apa dia? Dia test tu sambil-sambil test lah. Orang yang kuat berderma. Pergi sana, Tuhan kata, kazabta, hang bohong. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tidak ikhlas kerana Allah. Nabi Musa AS, Allah lantik dia jadi Nabi, Allah pesan yang tu dulu. Musa, ingat, aku lantik hang jadi Nabi, aku bagi satu kitab dekat hang, kitab Taurah. Dan ingat, dalam tempoh masa hang jadi Nabi, hang jadi pemimpin kepada Bani Israel ni, jangan berubah niat. Hang buat apa pun, biarlah kerana Allah. Allah pesan macam tu. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Wahai anak cucu kepada segala orang yang kami tanggung dan selamatkan dia. Serta Nuh di atas kapal itu. Allah juga pesan kepada Bani Israel. Bani Israel ni siapa tuan-tuan? Bani Israel ini dia antara yang selamat atas kapal Nabi Nuh. Masa banjir zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam tu, tak ada satu manusia lain yang hidup. Melainkan yang hidup dan selamat ialah yang ada atas kapal Nabi Nuh. Daripada situlah berkembang biak sehinggalah jadinya satu kumpulan manusia dipanggil Bani Israel. Nabi Adam manusia mula. Sampai zaman Nabi Nuh habis semua. Ada tu kecuali Nuh dan orang ada atas kapal tu aja. Tak ada siapa yang duduk tang-tang mana yang selamat, tak ada. Baik, Bani Israel ni apa benda? Bani maksud dia anak jantan, anak lelaki-lelaki. Banin. Banat maksudnya anak perempuan. Okay. Bani Israel, anak laki-laki. Israel ni, perkataan Israel itu daripada perkataan Asra. Dia boleh bawa dua makna. Satu Asra ataupun Asir. Alif sin ya ra, Asir. Membawa maksud hamba ataupun orang tawanan. Satu lagi, Asra membawa maksud berjalan malam. Kita baca ayat 1 surah Al-Isra, dia kata apa? Subhanallazi asra bi'abdih. Asra tu maksudnya jalan malam. Pasal apa dikatakan Bani ini Bani Israel? Pasal satu, asra maksudnya tawanan, hamba yang ditawan. Bani Israel maksudnya golongan yang mereka ni menjadi hamba dan menjadi tawanan. Il di hujung tu maksudnya Allah. Bani Israel ini adalah sekumpulan manusia yang mereka ni semua menjadi hamba kepada Allah, menjadi tawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pendapat. Satu pendapat kata Asra yang membawa maksud malam tu ialah kerana Nabi Yaqub alaihi salam, dia satu orang manusia yang suka berjalan waktu malam. Dia nak pergi mana pun dia bergerak waktu malam. Maka dia adalah daripada susun galor Bani Israel, maka dipanggil mereka ni Israel. Golongan yang suka berjalan malam. Ambil sempena Nabi Yaqub suka berjalan malam.
Baik. Bani Israel ni satu kelompok manusia yang istimewa. 41 kali Allah sebut Bani Israel dalam Quran. 41 kali. Pasal apa Allah sebut sampai banyak kali? Pasal mereka special. Mereka istimewa. Di antara istimewa mereka ni apa dia? Mereka ni mai daripada asal keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita dah baca dah kuliah kita tahun lepas. Cerita pasal Nabi Ibrahim saja ni kita dah baca dah. Ibrahim alaihissalam ni sangat istimewa. Apa bukti istimewa Nabi Ibrahim ni? Apa bukti dia? Dalam banyak-banyak kita habang itu ni, satu yang ambil apa dia bukti dia? Kita umat Nabi Muhammad ni tak ada sangkut paut pun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam secara langsung. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sembahyang masa tasyahud kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Special dia ni. Pasal apa Allah tak suruh kita selawat Nabi Muhammad dan Nabi Isa yang sebelum Nabi Muhammad? Allah langkau pergi ambil Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal apa? Pasal special Nabi Ibrahim ni. Dan kita dah cerita dalam kuliah dulu dengan hadis yang bermacam-macam. Istimewa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, Bani Israel ni dia start cerita daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak Nabi Ibrahim ni seorang nama Ishak, juga jadi nabi. Nabi Ishak, seorang lagi Ismail, juga jadi nabi, Nabi Ismail. Anak Nabi Ibrahim yang Ishak ni dia anak dengan isteri nama apa? Nama Sarah. Nabi Ismail anak dengan isteri nama apa? Nama Hajar. Nabi Ismail anak kepada Hajar dengan Nabi Ibrahim, dia berkembang biak di mana? Di Makkah. Kita dah cerita dah dalam kuliah kita dulu. Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, tak ada anak. Sampai umur lanjut tua, tak ada anak. Akhirnya Sarah yang cadangkan dekat Nabi Ibrahim. Dia kata, ambillah ni hamba perempuan kita ni, hamba jariah kita ni yang bernama Hajar, ambillah dia. Manalah nak tahu Allah nak bagi anak hasil daripada hang dengan dia. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Hajar. Hajar mengandung, dapat anak. Bila Hajar dapat anak, Sarah ni yang mencadangkan laki dia kahwin dengan Hajar ni sebagai manusia, perempuan pula lagi. Dia jadi macam mana? Dia main jealousy. Dia jadi jealous. Sehingga kan Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya keadaan tak jadi, tak elok, bawa isteri ni, Hajar ni, bawa pergi ke satu tempat, letak jauh daripada Sarah. Bawa pergi, letak di satu kawasan yang kering kontang. Apa nama tempat tu? Makkah. Kita dah baca hadis panjang, dah cerita asal usul ibadat haji yang kata tawaf, yang kata sa'i, Safa, Marwah, asal usul telaga Zamzam, apa semua kita dah baca dah. Yang tu cerita Nabi Ibrahim dengan Hajar, isteri dia yang dapat anak nama Nabi Ismail. Baik, yang Bani Israel ni dia bukan mai daripada saluran tu. Dia mai daripada saluran apa? Nabi Ishak alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak ni anak kepada Nabi Ishak nama Nabi Yaqub. Dia start tu. Dan mereka ni semua ni, yang kata keluarga Nabi Ishak, Nabi Yaqub, apa semua ni, mereka ni di mana? Kalau sekiranya Nabi Ismail di Mekah, mereka ni di mana? Mereka ni di Syam. Syam termasuk kawasan Filistin. Itu sebab hari ini, saya dah kata dalam kuliah dulu, kalau siapa ada duit lebih sikit, ambil pakej umrah, ziarah Baitul Maqdis, ziarah Aqsa. Hari itu kita cerita, takat Baitul Maqdis saja. Tapi dalam pakej ziarah Aqsa ni semua syarikat buat. Tuan-tuan pergilah dengan ustaz mana pun, syarikat mana pun, mereka buat itinerary lebih kurang sama aja. Cuma di sana, ustaz tu nak cerita, boleh mai ke hati kita ke tak, tu cerita lain. Tapi dia akan sampai ke satu tempat, nama dia Hebron. Hebron.
Orang Arab Palestin, mereka tak panggil Hebron. Mereka panggil Al-Khalil. Al-Khalil. Apa maksud Al-Khalil? Al-Khalil itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Maka Hebron itu sampai hari ini kalau kita pergi sembang dengan orang Arab Palestin, kita sebut Hebron, dia tak layan. Sebab mereka bagi mereka itu adalah bandar Al-Khalil. Di situlah start cerita Bani Israel. Nabi Ibrahim AS dengan isterinya Sarah dapat anak Ishak. Anak Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada berapa anak? 12 anak. Itu sebab kita baca dalam tafsir Quran, cerita tentang Bani Israel ni, mereka ada 12 suku. 12 suku ni maksud apa? Daripada kata pula 4 suku, baru ada 1, 8 suku, 2. Dia kira lagu tu. Bukan. Suku mereka ni. 12 anak, dia ada 12 suku. Dalam 12 anak tu, di antaranya ialah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita dah baca dah tafsir di masjid ni. Cerita macam mana Nabi Yaqub alaihissalam bila anak dia ada 12 orang ni, Nabi Yaqub ni pula dia daripada awal dia sudah pergi jatuh sayang lebih dekat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia jaduk. Yang ni tak boleh buat apa tuan-tuan. Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kata apa? Aku boleh berlaku adil fil atiyah. Aku boleh berlaku adil dalam hal nak memberi benda. Tapi aku tidak boleh berlaku adil dari segi perasaan aku. Kita pun ada 4 orang anak, ada 5 orang anak, ada 6 orang anak. Daripada 4, 5, 6 ni, ada seorang ni, tak tahu. Sayang lebih. Sayang lebih. Kita tak boleh nak sukat sayang ni. Tak boleh ambil cawan sukat, tak boleh ambil gantang sukat, tak boleh. Sebab soal ni soal yang sangat subjektif. Dia main kat kita ni. Dia main jatuh sayang terlebih kepada anak ni. Nabi Yaqub alaihissalam satu orang Nabi. 12 orang anak ni, dia dengan Yusuf ni, Allahu Akbar. Menyebabkan abang-abang hak lain sudah tak syok. Dia kata, ayah ni nampak lain macam ni, nampak lagu tu. Akhirnya apa jadi? Kita dah baca di masjid ni. Mereka pakat-pakat, mereka pujuk pak mereka, Nabi Yaqub. Mereka kata, bapak, kami nak bawa Yusuf, kami nak pergi memburu binatang. Nabi Yaqub awal boleh tak bagilah. Jangan. Dia kata, pak, takkan pak tak percaya kat kami? Kalau pak sayang dekat Cop, panggil Cop. Kalau pak sayang kat Cop, kami lagi sayang Cop ni. Dia adik kami. Nabi Yaqub ni pun tak ada arah. Akhirnya tak apa, tapi pesan, hangpa jaga baik-baik. Jaga adik hangpa ni. Ayah, benda ni kau tim. Beres, kami tahu macam mana nak jaga dia. Rupanya sudah ada satu konspirasi di kalangan abang-abang ni. Mereka buat apa? Mereka ambil dia, asyik baik tak bunuh. Mereka lempak dalam telaga buruk. Mereka buru satu binatang, ambil darah, lumuk di baju dia, balik tunjuk kat pak mereka sambil duk buat gambar Hindu. Duk teriak orang-orang, pak kami dah jaga dah elok-elok, tengok pergi jadi macam ni. Minta maaf banyak pak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Hampa buatlah macam mana planning pun. Tuhan kata aku ada plan aku. Plan aku yang akan jalan. Tuhan kata, hampa semua tak jalan. Lepas buang Nabi Yusuf dalam telaga, jumpa dekat rombongan nak pergi Mesir, jumpa tengok budak pula segak rupa parai cantik, ambil bela, yang akhirnya mereka pergi jual dia di market Mesir, duduk dalam istana. Yang akhirnya ringkas cerita yang kita dah cerita panjang, Yusuf menjadi pengganti. Setelah laluan dia masuk jail, keluar jail dan sebagainya, akhirnya dia menjadi Raja Mesir. Allah pusing balik konspirasi ni. Depa-depa ni yang buat naya ke adik depa ni, akhirnya pergi sembah balik adik depa ni. Yusuf kenal depa? Depa tak kenal Yusuf alaihissalam. Yang kemudiannya, dia bagi jubah dia, baju dia, dia kata bawa balik pergi dekat bapa hampa, letak di muka dia. Nabi Yaqub alaihissalam ni punya merana anak kesayangan ni hilang. Buta mata dia. Tanilah yang P. Ramlee ambil buat ibu mertua aku ni. Tanilah cerita dia.
Dia ada asal cerita ni. Sedih ni. Sedih sampai naik tumpuk biji mata ni. Macam mana hantu gotik. Macam mana pun jadi tumpuk macam mana burung panda. Dia main hitam biji mata ni. Yang kata Kasim selamat ni. Nabi Yaqub AS membuktikan benda ni. Dia punya merana ni. Kerana hilang anak kesayangan ni. Menangis. Mata sampai jadi tak nampak. Nabi Yusuf kata ambil baju ni. Pergi sapu di muka bapa ampah. Dengan izin Allah. Tengok balik. Tapi yang kata Nabi Yaqub AS ni nak main cerita Bani Israel ni. Yang kata Nabi Yaqub AS ni. Dia bau baju tu daripada jauh. Dia tahu dah. Ini baju Yusuf. Abang-abang tak tahu. Pak tahu dah. Ringkas cerita. Akhirnya happy ending. And they live happily ever after. Dia main cerita macam tu. Akhirnya mereka ni pun hidup rukun damai. Daripada keturunan tadi ni, Nabi Ishaq, anak dia Nabi Yaqub, kemudian turun 12 orang anak. Daripada anak-anak 12 inilah pecah mai berbagai-bagai Nabi. Punya ramai mereka ni daripada keturunan Bani Israel. Di antaranya apa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yunus. Ini semua ni daripada Bani Israel. Maka tidak heran Bani Israel ni kemudiannya jadi juh. Pasal dia tengok sejarah keturunan dia ni, Nabi ni bukan sikit. Mereka jadi juh. Bila main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman keturunan Arab. Mereka tak boleh terima. So, mereka kata apa? Nabi mesti daripada Bani Israel. Walhal Nabi tidak semestinya daripada Bani Israel. Allah tidak pernah janji kata Nabi semua syarat dia Bani Israel. Tak pernah janji. Cuma Allah bagi dekat mereka kelebihan apabila melantik Nabi ramai daripada kalangan mereka. Tapi mereka sudah lupa. Mereka lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas alasan Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Nampak tuan-tuan? Cerita yang kata Bani Israel ni. Dan yang kata Bani Israel ni apa? Apa masalah dengan mereka ni tuan-tuan? Nombor satu masalah mereka keras kepala. Macam mana kita tengok puak-puak Yahudi Israel ada lah ni keras kepala. Macam itulah keras kepalanya tok nenek moyang mereka. Daripada zaman Nabi Allah Musa AS dulu. Keras kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. You tengok dalam Quran Tuhan kata apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Fa akhadhatkumus sayhah fa akhadhathumus sa'iqah wa antum tanzurun. Al-Baqarah ayat 55. Ni Tuhan nak cerita keras kepala Bani Israel. Ingatlah ketika mana Tuhan kata dan ingatlah ketika mana Bani Israel kata kepada Nabi Musa, ya Musa. Bila Nabi Musa ajak mereka sembah Allah, mereka kata dekat Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka. Sekali-kali kami tak akan beriman dengan hang. Bahasa Arab, tuan-tuan mengaji Nahwu Arab, kalau dia sumpah lan, lam nun bagi hati, lan. Lan ni maksudnya sumpah abadan abadah. Bila-bila sampai kiamat. Mereka tak akan ubah. Mereka kata dekat Nabi Musa, lan nu'mina lak. Apa jadi pun, sampai bila pun, kami tidak akan beriman dengan hang, wahai Musa. Hatta narallaha jahrah. Sehinggalah hang panggil Tuhan mai duk ketui depan kami. Dahsyat lah mereka ni. Oh, cukup dahsyat. Bukan dia nak tengok tanda kekuasaan dah. Dia nak tengok Tuhan tu. Musa, antu saya cakap banyak, buang masa. Kami habarkan satu aja. Hang buat mai Tuhan hang, mai duk ketui depan kami ni. Baru kami percaya. Lain apa pun kami tak mau terima. Tuhan kata apa? Fa akhadhatkumus sa'iqah.
kerana kereh kepala itu, maka Tuhan bawa mai petir, mai kilat. Pang, kata kena. Mati bergelempangan. Wa antum tanzurun. Sebahagian hampa boleh tengok macam mana kawan-kawan hampa yang picelan Nabi Musa ni kena petir, mati bergelempang lala tu juga. Hampa tengok apa yang Tuhan buat. Pun mereka tak beriman juga. Kerah kepala tak? Cukup kerah kepala. Kalau dengan Nabi Musa mereka kerah kepala, dengan Allah pun mereka tak heran. Tuan-tuan ingatlah ni, mereka nak heran ni. Dengan perjanjian, dengan harap, dengan apa yang nak heran. Mereka tak akan heran punya. Jenis tu. Kerah kepala. Yang kedua, yang kata Bani Israel ni, perangai dia apa? Perangai wuduh dia apa? Banyak soal. Apa orang lah kata? Banyak songeh. Berlaku satu kes pembunuhan zaman tu. Satu kes pembunuhan. Satu orang sudah kena bunuh. Bila satu orang kena bunuh, mereka sama mereka duk lawan tuduh. Dia ni tuduh dia tu, dia tu tuduh dia ni. Sampai nak jadi berperang. Akhirnya mereka kata lah macam ni, kita pergi cari Musa. Mereka ni walaupun mereka tak boleh terima Nabi Musa, tapi cari Nabi Musa ya juga. Pasal sama-sama dia lagi tak boleh percaya. Macam sebahagian daripada orang hari ni lah, marah ni, dengar orang masjid ni cukup marah. Macam-macam komplain. Apa hal lah Pulau Pinang ni? Subuh pergi buat bang sampai 2 kali. Tak berhenti tu. Tak berhenti. Dah padan dengan masjid-masjid ni pun. Bodoh. Bodoh. Sebut bodoh tu. Bodoh. Dah orang suruh bang 2 kali pergi duk ikut. Buat apa? Alah, kalau hang bang 2 kali, kaki tak pergi, tak pergi juga. Ni cakap benda ni. Okey. Panggil orang masjid, bodoh. Adik-beradik dia duk menyawa ikan nak mati, dia pergi cari orang masjid. Dia pergi cari puak hak dia kata bodoh ni. Dia tadi minta tolong, tengok ayah dia nampak teruk duk tarik. Kalau lah lagu tu, dulu pun lagu tu lah. Bani Israel ni, dia tak mau. Nabi Musa ni dia pangkah terus, tak mau. Bila jadi kes pembunuhan dalam masyarakat dia pun tak nampak orang lain, melainkan Musa. Pergi cari Nabi Musa. Bila sampai kat Nabi Musa, Allah cerita benda ni dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Tuan-tuan balik saja buka baca. Tuhan kata, wa idh qala Musa liqaumih innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah apabila Musa kata dekat mereka, bila mereka main mengadu dekat Musa ni, kami sampai nak berperang dah ni, mereka tuduh geng kami bunuh, kami tuduh mereka bunuh. Sebenarnya siapa pembunuh ni tak tahu. Tolong Musa, hang tengok settle, tengok macam mana ni, kami dah tak boleh nak settle. Allah perintahkan Nabi Musa, dan Nabi Musa kata kat mereka, wa idh qala Musa liqaumih. Musa kata dekat mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah suruh hampa pergi cari lembu, sembelih. Dalam tafsir kata apa? Dah lepas sembelih lembu seekor, lembu betina. Baqarah, lembu betina. Ambil mana-mana bahagian badan lembu tu. Dalam riwayat sebahagian kata ambil lidah lembu, sebahagian kata ambil ekor lembu. Yang tu tak penting. Yang pentingnya ambil mana-mana bahagian lembu, pergi pukul kawan yang kena bunuh ni. Ambil ekor ke apakah, pergi pukul badan mayat yang kena bunuh ni. Bila pukul, dia nanti bangkit, dia nanti hidup balik, dia nanti tunjuk Syekh ni bunuh saya. Settle. Mereka tak boleh nak selesai benda tu, mereka jumpa Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa, Allah suruh habang dekat mereka, suruh sembelih lembu, ambil mana-mana bahagian lembu, pukul kawan yang mati tu. Dia ni nanti bagi tahu habis semua, selesai benda ni, tak gaduh duduk kelih dah. Kalau sekiranya Allah suruh tu, mereka pergi cekup mana-mana lembu sembelih, senang tak kerja? Senang. Dia tak buat. Dia tanya. Qalu, kata mereka, atattakhizuna huzwa? Mereka kata Musa, anda buat layak buruk kah? Huzwa ni maksud main-main. Anda main-main dengan kami kah? Anda buat layak buruk dengan kami kah? Kami minta hang selesaikan masalah pembunuhan ni. Hang suruh sembelih lembu ni apa kena mengena? Tak ada kena mengena dengan kisah mati ni. Berkata. Kata Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta berlindung daripada jadi orang bodoh macam hangpa.
Qalu, dia berkata lagi dekat Musa, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, tolong sak minta dekat Tuhan hang, yubayyin lana mahi. Tanya sak Tuhan, ni hak lembu suruh sembelih ni, macam mana cerita lembu tu, lagu mana? Qal, kata Musa, innahu yaqul. Tuhan kata, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Hampa pergi cari lembu, yang lembu ni muda sangat pun tak, tua sangat pun tak. Antara muda dengan tua. Faf'alu ma tu'marun. Hampa pergi buat, tu saya duk tanya banyak dah. Pasal apa? Lagi tanya, lagi nanti jadi susah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya lagi, ya Allah, ni tolong Ustaz Musa tanya Tuhan hang, lembu ni nak ambil kala apa punya? Ni yang kata Bani Israel ni. Nak cari lembu warna apa? Dia pun abang, lembu ni innaha baqaratun safra. Cari lembu kekuning-kuningan. Faqi'un launuha. Yang kuning tu lebih kuat daripada ni. Nampak dia keemas-emasan. Begitu. Tasurrun nazirin. Tambah lagi. Tuhan kata, cari lembu yang warna dia keemas-emasan, kekuning-kuningan. Siapa pun kalau tengok, rasa syok. Sedap mata memandang. Tak puas hati lagi. Tanya lagi. Terangkan dekat kami, innal baqarat tashabaha alaina. Makin confused kami ni. Tasyabuh. Kami jadi lagi kesamaran. Kami jadi lagi tak clear ni. Dah bagi sikit lagi sifat lembu ni. Macam mana? Supaya senang kami pergi cari itu. Kenal lembu mana Tuhan mahu. Nabi Musa kata, Tuhan kata, innaha baqaratun la zalulun tuthirul ard. Wala tasqil harz. Lembu tu sudahlah umur dia tak tua tak muda, warna keemas-emasan, tak pernah digunakan untuk bajak bendang, dan juga tak pernah guna untuk nak tanggung ayak pergi duduk jurih pokok. Payah tak? Makin payah. Musallamatun la syiyata fiha. Tak mau ada cacat apa-apa. Lembu ni tak mau telinga rabit ke, kuku terkeluar ke apa-apa pun tak mau. La syiyata fiha. Dan lembu ni tak mau ada tumpuk-tumpuk kala. Mau kuning semua. Susah tak? Makin susah. Dia kata apa? Al-an ji'ta bil haq. Ni baru clear. Dia kata. Orang yang kata Bani Israel ni. Dia kata tu baru nampak clear. Cari punya susah payah. Jumpalah. Pasal lembu tu memang ada. Tapi kalau awal tu, Tuhan kata sembelih lembu, ambil mana-mana bahagian dia. Dia pegang lembu mana pun kena semua. Tuhan terima semua. Dah, dia pergi cari susah-susah sehingga nak dapat lembu tu, yang mana yang Allah bagi tahu sifat tu susah. Tapi dapat. Fazabahuha. Barulah dia sembelih. Wa ma kadu yaf'alun. Tuhan kata, hampir-hampir dia tak terbuat benda tu. Jadi yang kata Bani Israel ni apa? Banyak soal. Daripada dulu sampai bila-bila. Dan Bani Israel ni juga satu keturunan cerdik. Dan hari ini proven, terbukti, cerdik Bani Israel ni. Tuan-tuan sebut saja nama-nama company besar dunia, mereka punya. Budak-budak muda sebut Adidas ke, Nike ke, sebutlah apa, ni tu marah-marah Yahudi apa semua, lugu-lugu ni, dalam komputer di rumah kita, Intel, prosesor, semua dia punya. Cerdiknya yang kata Bani Israel ni. Mereka ni memang Allah bagi dekat mereka kelebihan. Mereka cerdik pada dulu. Bukanlah ni. Daripada dulu mereka cerdik. Sampai kelah ni. Quran kata lagi Bani Israel ni apa dia? Bani Israel ni banyak keistimewaan dia. Di antara dia apa? Masa mereka hidup zaman Nabi Musa. Mereka bergerak di padang pasir. Allah hantar awan menaungi pergerakan mereka. Pasal apa? Mulianya mereka. Kan dulu cerita kata almarhum Ustaz Fadil Noh masa almarhum meninggal,
di Kuala Lumpur, mai nak balik mai Kedah. Pilot yang bawa kapal terbang tu cerita kata, sepanjang perjalanan ada sekawan burung duk ikut atas kapal terbang tu. Ini kemuliaan. Kalau betul cerita tu, itu kemuliaan. Yang Bani Israel dulu Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah. Depa pi tengah padang pasir yang panas terik ni. Mai burung ni. Duk tang mana depa duk bagi teduh kat depa. Benda ni dicerita Allah dalam Quran. Depa minta benda pelik-pelik bukan-bukan. Depa minta al-manna was-salwa. Depa minta supaya diturunkan dua makanan yang tak ada di atas muka bumi ni. Kalau ada, sebutlah apa-apa hak ada, kami tak mah. Yang apa mau serabai? Serabai tahu, serabai. Budak-budak muda lah mana tahu serabai kan? Serabai, yang budak-budak lah faham serabai ni dengan tak sikat rambut dengan apa. Dia kata, apa dia ni serabai. Serabai tu rupanya makanan. Makanan tu bulat-bulat ni cicah kuah tu. Serabai dia panggil. Serabai pun tak mahu. Pasal apa? Benda tu ada dalam dunia ni. Dia pun minta dua yang tak ada di dalam dunia. Al-manna dengan as-salwa. Al-manna ni apa tuan-tuan? Manis-manisan. Tak ada dalam dunia ni. As-salwa ni apa dia? Burung seumpama puyuh. Dalam kitab tafsir ada dua pendapat. Satu terbalik. Al-manna manis-manisan, salwa burung puyuh. Ada satu dia terbalik. Al-manna burung puyuh, salwa manis-manisan. Dia menang, dia terbalik. Pendapat ulama. Tak kiralah. Dua benda ni tak ada dalam dunia. Tuhan bagi. Istimewa Bani Israel ni. Minta benda pelik-pelik, Tuhan bagi. Ramai daripada kalangan mereka jadi Nabi. Kita dah cerita tadi berapa banyak Nabi duk ada kalangan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata Bani Israel. Dengan sebab tu mereka ni jadi apa? Jadi juah. Tengok balik dalam tafsir ayat tadi. Dia kata apa? Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Peringatan ni Tuhan bagi kepada mereka yang naik kapal bahtera bersama dengan Nabi Nuh. Hendaklah hampa syukur kepada Allah. Taat kepada Allah. Seperti mana taatnya Tuhan hampa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh taat tuan-tuan. Taat maksud dia apa? Duduk tengah padang pasir. Tuhan suruh buat kapal. Kalau Nabi Nuh tak taat, dia query balik Tuhan. Dia kata, ya Allah betul ke ni? Kalau dia tak objek pun, dia tanya balik dia, ya Allah betul ke kapal ni? Ke saya silap dengar? Tengah padang pasir. Nak main banjir, nak main sungai, nak main luk, main ke mana ni? Suruh buat kapal tengah padang pasir. Tapi yang kata Nabi Nuh alaihi salam ni apa? Tuhan kata buat kapal, dia buat. Allah sebut dalam surah Al-Isra ni. Hampa tahu dah. Keturunan hampa ni, keturunan hampa mai daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tok nenek moyang hampa dulu punya taat Allah. Allah kata apa pun, sami'na wa ata'na. Nuh dengan kaum dia taat dan dengar dan taat. Hampa ni patut mau jadi macam tu. Innahu kana abdan syakura. Bahwasanya Nabi Nuh itu adalah dia hamba kami yang banyak syukur kepada kami. Nuh ni bersyukur pada Allah. Padahal Tuhan test dia. Tuhan test macam mana tuan-tuan? Test Nabi Nuh ni. Bila siap kapal, tiba-tiba hujan tak pernah-pernah lebat macam tu sudah turun. Bumi kering kontang padang pasir, tiba-tiba terbelah. Air duk pancut keluar. Tiba-tiba kapal duk terapung naik atas air. Siapa dia yang bantah dia? Siapa dia? Anak dan isteri dia. Sa'awi ila jabal. Kami nak pergi rabat naik bukit. Bukit boleh halang kami daripada tenggelam air. Nabi Nuh kata hari ni tak ada siapa boleh selamat. Ini bukan banjir biasa. Ini banjir bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau. Quran kata apa? Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Tuhan kata Nuh. Nuh kata dekat isteri dengan anak dia. Mai naik sama dengan kami. Mai naik sama dengan kami. Tuan-tuan, bini tuan-tuan. Bini dengan anak ni dia bantah macam mana pun. Bini kita. Satu Malaysia hantam pun bini kita.
Jangan buat gelak lagu tu, esok jadi video saya kena pula. Kan nak habaknya bini ni dengan bini ni, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah bagi peringatan, Allah kata tolong. Hampa ikut macam mana tuan hampa dulu, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab. Tu baris sirap tu tuan-tuan pemutih. La tufsidunna fil ardi. La, baris lam tu baris atas bukan baris bawah. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami wahyukan kepada Bani Israel, bagi ketahui kepada dalam kitab Taurat, lagi berbuat fasid kamu pada bumi Syam ini 2 kali. Itu dia. Bani Israel ni kita kata tadi, dia keturunan ikut mana? Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ishak. Mereka ni di mana? Mereka ni di Syam. Syam ni di mana? Baitul Maqdis, Palestin, Jordan, Syria, itu semua Syam. Okey. Mereka ditempatkan di kawasan Syam ni. Mereka buat onak 2 kali. Bani Israel ni buat salah besar 2 kali. Salah kecil ni saya kata lah. Salah besar ni 2 kali. Apa salah besar yang 2 kali ni, apa dia? Satu, mereka bunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Bunuh Nabi. Punya besar kesalahan ni. Kalau pergi bunuh manusia biasa pun besar kesalahan. Dia pergi bunuh Nabi. Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Tak cukup dengan salah yang pertama, membunuh Nabi Zakaria. Mereka repeat kesalahan yang kedua. Mereka bunuh anak Nabi Zakaria, iaitu Nabi Yahya alaihi salam. 2 kali mereka sudah buat salah besar. Dan Allah sebut benda ni dalam surah Isra yang kita baca ni. Tuhan kata apa? La tufsidunna fil ardi marratain. Depa ni dah buat onak, dah buat rosak besar, dah buat satu dosa besar di atas muka bumi ini 2 kali Tuhan sebut. 2 kali itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada depa bunuh 2 nabi yang Allah lantik. Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi wassalam. Yang ni bulan depan ni baru kita cerita. Dah tak habis lagi. Buna abang kata detail cerita bunuh Nabi Zakaria ni bulan depan insya-Allah, kalau tak bubar lagi. Nabi Zakaria ni depa bunuh macam mana? Bani Israel ni dia ligan Nabi ni dia nak bunuh. Lari Nabi Zakaria ni daripada depa ni. Pergi menyorok dalam pokok ceritanya. Nanti kita baca detail dia. Dia kata dia duduk dalam pokok tu, dia pergi gergaji pokok tu daripada luar. Gergaji ni bila lepas lapisan batang pokok, mula kena tubuh mulia Nabi Zakaria alaihi salam. Merintih dia, kena duduk gergaji badan. Allah dengar rintihan Nabi Zakaria ni. Allah dengar. Allah kata dekat Nabi Zakaria, kalau kamu terus merintih, aku akan terap bumi tempat Bani Israel ni. Aku akan jadikan upside down. Atas turun ke bawah. Yang kata Nabi Zakaria ni, walaupun macam tu umat dia buat kat dia, dia sayang dekat umat dia. Dia berhenti, dia tahan sakit tu sehingga terputih 2 badan dia. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia bunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Bulan depan kita nanti cerita siapa Nabi Zakaria ni. Kan kita baca di Masjid Fahim, hari itu di Baitul Maqdis dia panggil Mihrab Zakaria. Quran sebut benda ni. Mihrab Zakaria. Bulan depan kita cerita yang kata mihrab tu apa? Adakah mihrab maksud kita punya mihrab tempat imam sembahyang hari ni, ataupun mihrab itu membawa maksud lain? Kita nanti tengok. Dan apa ujian yang Allah bagi kepada Nabi Zakaria ni? Apa ayat Quran yang sebut tentang Nabi Zakaria? Dan Nabi Yahya anak dia ni bila ya dia dapat Nabi Yahya ni bila? Macam mana yang dia boleh dapat Nabi Yahya sebagai anak dia? Apa syarat, apa signal yang Allah bagi dekat dia?
Apabila dia nak dikurniakan satu anak yang bernama Yahya ni, apa satu signal Allah bagi dekat dia? Disebut semua benda ni di dalam Al-Quran. So tuan-tuan, kita puasa ada 70 hari lagi. 70 hari lagi. Ngam-ngam. Trik ni, kali ni punya puasa, kita ubah sikit. Kita jangan ligan nak khatam. Tapi kita baca dengan baca makna dia. Kita baca ayat Quran, tengok makna dia. Baca ayat Quran, tengok makna dia. Supaya bacaan Quran kita itu, dia punya impact dia lebih sikit. Quran ni baca pun cukup dah. Pahala dah cukup baik. Kalau baca dengan mentadabbur makna dia, double manfaat kita nanti dapat. Baru kita nanti jumpa ni. Oh, baru kita relate balik. Kita kaitkan balik. Oh, di masjid apa Matang Buluh hari tu, Ustaz Samsuri sebut ni, cerita pasal Nabi Zakaria ni. Ni dia cerita dia. Dia main kontak dengan hati kita tu. InsyaAllah tuan-tuan, kebaikan untuk kita. Ditakdirkan ada duit lebih sikit esok, kita pi ziarah ke Aqsa, kita masuk ke tempat sana. Lagi dia main. Benda hak kita dah baca, kita dah dengar ceramah, dah dengar kuliah, kita dah baca dalam Quran, kita dah tengok makna dia, kita dah dengar tafsir dia, kita sampai pula di tempat tu. Tengok sendiri. Kita visualize dengan mata kita. Tempat yang kita duduk dengar selama ni, dia klik masuk dalam hati. InsyaAllah tuan, kebaikan lebih untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Tuhan sebut, Bani Israel, la tufsidunna fil ardi marratain. Hampa dah buat onak 2 kali di atas bumi ni. Wala ta'lunna uluwan kabirah. Tapi hampa ni, yang kata Bani Israel ni, Tuhan kata, lagi berbuat fasid kamu di atas bumi Syam 2 kali, dan lagi kamu berbuat zalim, akan sebagai zalim yang cukup besar. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Yang ni satu cerita lagi tuan-tuan nanti kena dengar. Bila dia bunuh saja Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dan Tuhan ajak depa. Tuhan hantar mai satu raja. Tentu pernah dengar nama? Raja Talut. Lawan dengan Jalut. Dulu dengar lah. Yang kata Talut dengan Jalut ni kita dulu dengar dah. Kita nanti bagi clear. Yang kata Jalut ni siapa? Yang kata Talut ni siapa? Dalam cerita ni pula, dia timwe pula satu lagi pula. Nabi yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud masuk pula dalam cerita Jalut dengan Talut ini. Dan apa peranan Nabi Allah Daud alaihi salam? Apa yang Nabi Daud buat? Apa kelebihan Nabi Daud? Dan kita tidak cerita dekat tuan-tuan insya-Allah. Yang kata makam Nabi Daud ni di mana tempat dia? Apa jadi dengan tempat tulah ni? Dan kalau tuan-tuan yang pernah sampai ke Istanbul, Turki, dia ada satu museum. Nama dia Museum Topkapi. Museum Topkapi ni dalam tu ada satu pedang. Katanya pedang Nabi Allah Daud alaihi salam. Kita nanti baca esok ni. Nanti jumpa benda ni. Pedang Nabi Allah Daud alaihi salam. Kalau pi sampai hari ni di museum di Istanbul, di Topkapi ni, di dalam museum tu depa sentiasa Quran duk jalan. Dulu baca, qari baca ni. Sentiasa ada satu qari duduk bagi mikrofon semua, dia baca Quran, baca, sambung orang lain. Tapi kata lah ni, dah kecoh dah pasang apa nama CD aja. Katanya. Dan dalam museum tu pun dia buat bagi suasana bau semerbak, wangi dan sebagainya.